Boleh. Assalamualaikum, boleh dengar ke? Kalau boleh dengar, boleh type 1. Okey, suara video insya-Allah Prof Kamarul akan masuk kejap lagi dalam 1-2 minit lagi. Minta maaf sebab kita isyak lewat sikit. Jadi kita solat isyak dulu tadi semua dan insya-Allah kita akan mula sharp dalam 5-10 minit lagi lah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Apa khabar semua? Sihat ke? Okay. Ramai juga orang-orang baru sini, sahabat-sahabat baru You all nak buka kamera boleh tapi pastikan pakaian sopan. Kalau nak on mic boleh sementara Prof Kamarul belum masuk lagi. Okay. Semua dah tahu ke kita total lockdown insya-Allah starting 1st June kan? Dah dapat pengumuman tadi daripada Pejabat Perdana Menteri. So total lockdown kita fasa pertama insya-Allah bermula 1 Jun hingga 14 Jun. So boleh prepare lah apa-apa yang barang-barang, apa-apa benda bekalan-bekalan yang nak cari tu boleh lah insya-Allah. Okey, alhamdulillah sihat Ustazah Hida. Cantiknya background. Dekat mana tu dengan mask dekat rumah pun penjarakan sosial dengan mask juga ke? Oh bagus Ustazah Hida, subhanallah. Okey, alhamdulillah. Okey, no. Dalam kereta on the way balik rumah. Oh, dalam kereta, Masya Allah. Tapi Ida tak drive Ustaz yang drive kan? Okey, terbaik. Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Okey, driver drive elok-elok sampai rumah nanti boleh on laptop insya-Allah. Okey, so alhamdulillah No apa khabar dekat sini? Saya kalau boleh saya sebutkan nama-nama siapa yang ada dekat sini. Okay, Kak Huzaimah ada. Nani, Assalamualaikum. Nani baru dapat anak-anak kucing baru. Alhamdulillah. Zem, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yati ada. Nurul Aini, Laila, Noreha, Kak Dona. Assalamualaikum Kak Dona. Cikgu Sarah ada. Suryani, Hamisah, Ijan daripada Penang. Alhamdulillah Dr. Rahmah pun ada. Dr. Rahmah tak kerja hari ni. So Alhamdulillah dia boleh ada malam ni. Dina, Tina, Cikgu Zalila daripada MUA, Rauda, Syuhada, Hamisah, ramai Alhamdulillah malam ni. So insyaAllah, Waalaikumsalam Sarah, okay. Cikgu Rodiah ada, Allah Linda pun ada, Alhamdulillah. So Kak Yati Surani ada, ramai Azima, Nohafiza, Laila, Siti Humaira daripada Penang pun ada. Okay. So saya rasa you all dah baca semua biografi Prof Kamarul dalam WhatsApp kan? Semua dah baca kan? So insyaAllah malam ni kita akan discuss topik dalam bidang kepakaran beliau lah. Prof Kamarul ni sebelum beliau masuk saya just nak introduce sikit lah walaupun you all dah baca biografi Prof Kamarul. Tapi kami sebenarnya sahabat dah lama sangat daripada kecil-kecil lagi. Memang Prof Kamarul pun kecil daripada dulu. Dia slim. Dia tak pernah gemuk. Prof Kamarul ni kalau you all dengar talk Dr. Juhara dulu. Siapa dia ingat? Dr. Juhara ni adalah isteri kepada Prof Kamarul. So siapa yang belum pernah dengar talk Dr. Juhara nanti bagi tahu kita akan bagi balik video yang Dr. Juhara bagi dulu. Okay. So Prof Kamarul adalah seorang yang memang dari segi kesihatan pun mantap. Saya ingat sebelum saya pindah ke Johor Bahru dulu kita pernah tengok dia punya karada dia punya biological age dia masa tu dia punya biological age dia umur 18 atau 20 tahun. Maknanya dia very fit mantap, jaga kesihatan, sangat cakna dengan health dan memang very strict dengan program hormon diet dan sebagainya. So Alhamdulillah you all boleh tanya rahsia awet muda Prof Kamarul kejap lagi.
Tapi malam ni kita akan bincangkan topik mengenai COVID, vaksin dan sebagainya. Sebab bidang kepakaran beliau adalah dalam bidang statistik dan epidemiologi. Statistik dan epidemiologi, nanti you all boleh tanya apa dia bidang ni dan macam mana kaitannya dengan COVID, vaksin dan sebagainya. So pengetahuan beliau amat luas dalam bidang ni dan Prof Kamarul ni banyak sangat dia sumbangkan publication paper artikel-artikel jurnal bukan saja di dalam negeri tetapi juga jurnal-jurnal antarabangsa jurnal-jurnal di luar negeri. Okey, dan beliau juga banyak involve dengan presentation banyak bagi talk, bagi medical talk. Ada ramai PhD dengan master student dia yang buat program dekat USM dan juga dekat di luar negeri. Dan alhamdulillah saya rasa hari malam ni you all memang amat bertuah lah dapat seorang yang banyak pengalaman dan saya nak anda ada soalan sila tanya. Okey, sila tanya yang berkaitan dengan epidemik kita sekarang ni berkenaan dengan COVID, berkenaan dengan vaksin dan sebagainya. Sebab insya-Allah kita dapat the right person lah. Bukan Prof KJ. Prof KJ kalau dekat USM tu adalah Prof Kamarudin Jaalam. Tapi ni kita panggil Prof Kamarul Imran. Nama timang-timangan beliau adalah Kim Kamarul Imran Musa. So masa we all student dulu, masa undergrad, kami semua satu batch lah. Saya, Dr. Johara, Dr. Kamarul. So nama timang-timangan dia adalah Kim Kamarul Imran Musa. Dan kami sebenarnya satu batch junior daripada Dr. Zul. So Dr. Zul senior 1 year dan Dr. Kamarul ni memang daripada student lagi seorang yang bookworm lah. Seorang yang hardworking dan memang seorang yang banyak sangat pengetahuan resource person kami masa undergrad dulu. Okay, so Prof KJ tu adalah Kamarudin Jaalam dalam bidang NS. So kalau Prof Kamarul ni dalam bidang epidemiologi. Okey. So, kejap kita tunggu beliau masuk kejap lagi. Isyak lambat sikit kan. So, dekat dekat Penang pukul berapa Isyak Ijan tadi? Kami dekat JB ni dah dekat 8.30 tadi Isyak. Rasanya lewat sekarang ni Sekejap saya PM dia kejap. Assalamualaikum Iba. Waalaikumsalam. Oh Ju ada. Dia tengah bersiap-siap sekejap. Solid-solid sikit. Solid sikit. Alhamdulillah. Okey Ju, okey. Okay. Okey, thanks Ju. Kita tunggu. Okay. Okey. Alhamdulillah. Satu lagi minat lah Dr. Johara dengan husband ni pun memang peminat tegar kucing-kucing juga. Sama juga dengan kami. Siapa sini yang peminat tegar kucing? Ada tak selain daripada Nani? Saya tahu Nani peminat tegar kucing. Ada tak? So kucing ni bagus dia kalau betul-betul jaga memang dia as a stress reliever lah boleh relieve stress. Tapi kalau nak uruskan kucing itu kena berhati-hati sebab kadang-kadang dia boleh jadi tension juga tu. Okay. So bagus So siapa-siapa yang belum masuk lagi member dia, so boleh PM, boleh tag, boleh call supaya masuk segera. Sebab kita akan mula sekejap masa lagi, tunggu Prof Kamarul masuklah insya-Allah Okey, so oleh kerana kita punya total lockdown bermula 1 Jun saya nak remind kita ada masa 1-2 hari lagi. Okey, hari ni 28 hari bulan kan. So Jumaat Sabtu saya nak remind kalau siapa-siapa yang nak restock barang-barang sila buat segera dalam masa 1-2 hari ni. Sebab nanti bila total lockdown saya risau nanti dia akan jadi lambat sangat untuk delivery barang dan sebagainya akan jadi lambat sangat. So at least kita guna masa 1-2 hari ni untuk order mana-mana barang yang belum ada
FOG pun baru ada tadi, insyaAllah esok akan restock. So hopefully kita akan dapat cepat lah. InsyaAllah barang-barang tu kalau you all boleh guna 1-2 hari ni untuk mula order barang. Okey, saya nak tanya juga dekat sini, siapa yang belum dapat lagi Elo Mark? Siapa yang ambil promo raya baru ni, yang Elo promo tu, dan nama dia submitted, dia purchase, nama dia submit tapi dia belum lagi dapat gift tu, sila PM saya personally sebab saya dah distribute semua kecuali grup Cikgu Muhaini grup Cikgu Muhaini last kali belum ni lagi sebab Cikgu Nani belum ada sini. So saya nak kalau anda yang belum dapat lagi gift Elo Mark dan FOC 2 Elo tu tolong PM saya personally sebab saya nak tahu siapa yang belum dapat lagi sebab ada beberapa mark lagi pada saya ni yang belum, saya rasa macam tak cukup lagi ni, ada yang belum dapat lagi. Okey, nanti PM saya ataupun siapa yang dapat terlebih ke, sebab saya rasa ada yang dapat lebih extra mark juga tu, mungkin tersilap hantar ke apa sebab ramai baru ni ada lebih kurang dalam dekat 120 130 penyertaan yang submit nama ada dalam list tu ada 120 kat 120 nama. Tapi kalau yang submit personally pada saya tu ada about 10 names, so about 130 penyertaan baru ni, so banyak jadi saya baru habis 3 batch delivery dan kalau ada siapa yang belum dapat nanti bagi tahu. Wan Rokia, Alhamdulillah. Okey, Puan Rokia dah dapat dekat Kota Baru kan. Okey, Alhamdulillah. So okey, kita tunggu kejap lagi Prof Kamarul. Allah, lama bersiap ni. Ataupun kalau ada siapa-siapa nak share something, you all boleh on mic. Ke No ada nak share ke dekat group? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Kim dah masuk. Okey. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, semangat nampak bendera dekat belakang. Subhanallah. Okey kan, nampak tak terbalik kamera saya? Okey, Chun. Tak terbalik. Alhamdulillah. So, okey, saya rasa saya terus serah lah Kim boleh present terus dan insyaAllah kalau ada apa-apa soalan, you all boleh type dulu dekat chat box. Nanti Prof Kamarul akan jawab at the end of the presentation. Okey, Mi pun ada. Assalamualaikum Mi. Okey, silakan. Okey, silakan Kim. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. First, sebelum saya mula, saya cuma nak tanya sama ada slide tu nampak clear, okey? Clear Okey. Baik, suara saya pun clear, jelas Okey, clear. Okey, clear. Okey, so sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucap terima kasih pada penganjur lah Dr. Adibah yang jemput saya malam ni. Untuk pengetahuan, Dr. Adibah ni kawan saya daripada zaman muda lagi lah, walaupun sekarang pun masih lagi muda, tapi sejak dulu lagi sejak daripada kami study di Kubang Krian, satu batch, dan isteri saya pun satu batch, Dr. Juhara satu batch dengan Dr. Adibah, Dr. Zul senior saya setahun. Okey, kita start slow lah, tak nak jump terus ke pembentangan, takut terkejut. So kita start slow and steady, okay, slow and steady. Sementara tu saya cuba juga nak record on my part, okay, right. Okay, so malam ni kita nak bincang satu tajuk yang saya pun dah setuju dengan Dr. Adibah, iaitu COVID-19 dan vaksin, perjuangan hingga ketitisan darah terakhir. Okey, jadi sangat
sangat menarik tajuk yang telah cadangkan oleh Dr. Adibah tu. Saya pun bersetujulah. Kita ada berapa partisipan hari ni? Tak sempat tengok. Ramai Okay, juga. ni ada 61 partisipan. Okey. Ha. Baik. Okey. So alhamdulillah. Jadi seperti mana yang saya bagi tahu tadi, slide saya pun tak banyak. Slide saya pun dalam 29 slide saja. Tak banyak. Mungkin kalau saya pergi laju sangat takut habis awal sangat. Tapi kalau saya lambat sangat takut habis lambat kan. Jadi sekarang ni cuba nak tengok selaju mana saya perlu pergi. Okey, jadi kita ada 61 partisipan, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Adibah, Dr. Zul. Anak-anak semua sihat Ibah? Alhamdulillah sihat. Dan kucing-kucing pun sihat dah. Anak-anak kucing pun sihat, alhamdulillah. Okey. Dapat cucu dah ni. Ada tiga cucu. Alhamdulillah. Kucing kita di sini tak ada cucu sebab semuanya telah dimandulkan. Masya-Allah. Sebabnya kata every 3 months mesti ada anak kucing kan. Every 3 months ada anak kucing. So dia punya peningkatan bilangan kucing tu meningkat secara eksponensial seperti mana COVID-19 lah. Bila sekarang dia meningkat tu dia tak meningkat sikit-sikit, dia meningkat terus secara berganda, secara gandaan, secara eksponensial kita panggil. Jadi terpaksalah kucing-kucing kami tu dimandulkan. Tapi bila mandul tak beranak ni semua gemuk-gemuk lah. Makan tidur, lepak dan makan, TLDM. Right. So kita masuk ke perbincangan kita. Kalau ada nak tanya soalan silakan, saya boleh baca di chat ataupun kalau nak WhatsApp dengan Dr. Adibah pun dipersilakan. Okey, saya mula sekarang ya. Okey, so kita tengok dekat depan sekarang coronavirus COVID-19. Coronavirus adalah virus yang menyebabkan COVID-19. Okey, pada awal-awal dulu virus ini dipanggil sebagai SARS-CoV. Virus ini adalah SARS-CoV-2 dan penyakit pada awal-awal tu dikenali sebagai coronavirus disease. Coronavirus disease 19. Jadi bila kita tinggalkan dan kita ambil coronavirus COVID jumpa pada tahun 19 maka keluarlah nama dia COVID-19. Okey, COVID-19. Alright. Nama saya Kamaru Imran Musa. Nama pun tak sempat nak bagi tahu. Panggil saya Kamaru pun tak apa, tapi lagi senang panggil saya Kim lah seperti mana kawan-kawan saya panggil. Saya sekarang ni bertugas sebagai pensyarah perubatan di Pusat Pengajian Sains Perubatan. Kepakaran saya dalam bidang epidemiologi perubatan, medical epidemiology dan statistics. Dalam hal berkaitan COVID, saya adalah salah seorang ahli pasukan epidemiologi di bawah Kementerian Sains dan Teknologi yang diketuai oleh Profesor Datuk Awan Bulgiba yang selalu masuk dalam Astro Awani. Saya salah seorang daripada member tersebut. Saya juga duduk dalam pasukan expert EAG group, technical working group lah untuk yang menasihati Perdana Menteri sebenarnya, tapi kita tak wawarkan. Jadi cumanya ahli-ahli itu tidak diledahkan kepada media lah, okey. Jadi saya salah seorang daripada ahli-ahli tersebut yang kami bagi nasihatlah secara independen kepada penasihat kesihatan awam Perdana Menteri. Okey, dalam hal COVID-19. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada vaksin ataupun mungkin rawatan dia, walaupun tajuk pada vaksin, mungkin kita boleh ulang kaji balik apa sebenarnya COVID-19 ya.
COVID-19. Jadi COVID-19 ni merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Satu virus corona yang sebelum ni memang tak dijumpai lagi lah. Okey. Secara lebih kurangnya bila kita terjangkit oleh COVID-19, maka kita akan ada demam, ada batuk, ada kesusahan untuk bernafas. Tetapi pada masa sekarang, banyak juga kes yang kita tengok yang tidak ada simptom. Mungkin yang mana dia nampak okey ataupun mungkin dia ada sedikit saja dia rasa macam apa ni, demam sikit. Dan kita rasa macam tak ada apalah. Walhal dia pada masa itu ada menyebarkan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 tu adalah virus, virus nama dia SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, dan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ni adalah COVID-19. COVID-19 adalah penyakit dan penyebab penyakit itu adalah SARS-CoV-2. Seperti mana penyakit demam denggi yang disebabkan oleh virus nyamuk Aedes oleh virus denggi. Okey. Jadi kebanyakan slide ataupun kebanyakan sumber yang saya ambil ni daripada laman web Kementerian Kesihatan Malaysia dan MOSTI, laman web vaksin, Jawatankuasa Vaksin Malaysia. Disebabkan saya rasa mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan kembali kepada sumber asal. Kalau nak tengok ni dekat situ pun ada. Okay? Jadi saya rasa lebih baik saya ambil saja apa yang dah ada, yang comel dah tu. Jadi kita share malam ni. Saya pergi ringkas je pengenalan kepada COVID sebab saya rasa sekarang ni tak ada yang tak tahu pasal COVID-19. Semua tahu. Okay? Kadang-kadang ada yang terlebih tahu pula pasal COVID-19 melebihi daripada apa yang doktor tahu. Kan? Jadi banyak sangat informasi yang betul dan banyak juga informasi yang tidak betul. Jadi betul-betul kita kena semak, betul kita kena semak sumber daripada mana kalau kita dapat sesuatu yang baru berkaitan dengan COVID-19. Jadi sumber saya pada malam ini banyak daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga daripada laman web vaksin Malaysia. Okay? Disebabkan semua orang dah tahu COVID-19, tak ada yang tak tahu, maka kita straight pergi kepada gejala dan tanda-tanda jangkitan COVID-19. Okay. Tahap pertama, dia ada 5 tahap. Okay, 5 tahap. Tahap pertama tidak menunjukkan sebarang gejala. Sekarang ramai 30% ataupun 30% hingga 40% daripada kes-kes yang kita tengok sekarang ni, macam hari ni pun saya on call di kampus kesihatan untuk tengok kes-kes yang ada COVID. Sebab ada student, ada healthcare workers yang dapat COVID even di hospital dan dalam kampus. Jadi hari ni saya on call, saya bagi tahu dekat student saya, bagi tahu dekat doktor yang active call tu, kata saya tak free masa ni untuk webinar. 40% tidak menunjukkan sebarang gejala. Sihat walafiat, tak ada masalah apa-apa. Kita tak rasa dia ada penyakit, tetapi pada masa itu dia menyebarkan virus SARS-CoV tadi. Okay. Yang kedua, kategori kedua adalah bergejala ringan, tiada radang paru-paru. Okay. Ada demam sedikit, ada batuk. Buat chest x-ray, tak ada inflamasi, tak ada, paru-paru nampak comel lagi, cantik lagi. Okay. Yang ketiga, ada gejala yang lebih berat. Okay. Mungkin ada semput-semput sikit, okay. Semput-semput sikit, batuk yang lebih, sakit badan, sakit belakang,
Orang Kelantan panggil sakit orak. Sakit orak. Sakit orak. Dan sakit dia agak lain lah daripada sakit yang biasa. Pada masa ini kalau kita buat X-ray, kita akan nampak ada perubahan dalam ruang dada tu, menunjukkan ada jangkitan pada ataupun inflamasi radang pada paru-paru. Dan peringkat 4, gejala yang lebih teruk lagi, dan pada masa ini pesakit memerlukan rawatan oksigen. Okay, rawatan oksigen. Kemungkinan besar duduk dalam ward yang lebih intensif, dan peringkat kelima, gejala kritikal, memerlukan rawatan intensif di unit rawatan rapi ICU. Pada masa inilah kita kena kadang-kadang kena intubate, kadang-kadang kena buat posisi badan kena ubah-ubah untuk memaksimalkan oksigen sampai ke paru-paru. Disebabkan kuman ni, sekali lagi, masuk dalam tubuh kita, masuk ke dalam paru-paru, menyebabkan inflamasi, paru-paru rosak, kesusahan untuk bernafas. Okey. Untuk pada masa sekarang ni, dan bila kita tengok sekarang saya tak tahu hari ni berapa kes kematian, tapi kemarin rasa dalam 70 rasa kematian tak. Dan agak membimbangkan juga, kita dapati ada kes-kes ataupun lebih banyak kes-kes yang orang kata brought in dead, BID, ke hospital-hospital. Kita dapati ada data-data yang mana ada peningkatan yang tinggi pada kes kematian tiba-tiba, maksudnya dia mati di rumah, dan bawa ke hospital. Maksudnya dah mati bila sampai di hospital. Sebelum COVID ataupun sebelum bulan 3 baru ni, masa kes tak banyak sangat, tak ada benda tu. Tapi sekarang bila bulan 4, bulan 5 kita dapati kes-kes BID meningkat secara kata mencanak lah. Naik banyak. Naik banyak. Okey. Dan kemungkinan besar kes-kes sebegitu adalah kes-kes kematian akibat COVID di dalam komuniti. Okay, 61 lah yang meninggal ni. Okey. 61. Ada juga kita dapati pesakit yang tiba-tiba negatif result ataupun test untuk COVID-19. Lepas tu tiba-tiba tak sihat dalam masa sekejap, 1-2 hari, 3 hari, and then susah bernafas. Buat test sekali lagi positif, and then meninggal. Semakin ramai kita tengok yang kes yang sebegitu. Okey. Jadi yang ramai ini sudah tentu peringkat kategori 1 dengan 2 lah. Yang ni ramai kategori 1 dengan 2, yang mana sekarang ni pun kalau ada, walaupun positif tanpa ada simptom, contoh kalau negeri saya Kelantan ni, kita akan cuba masukkan juga dalam pusat rawatan, PKRC apa tak ingat nama dia tu. Jadi kita akan masukkan juga disebabkan kes banyak sangat di Kelantan sekarang. Kes hari ni 800 lebih. Kelantan ni dia ada 2 juta populasi dia, 2 juta orang. Kalau Selangor ada 6 juta. Jadi kalau Kelantan 2 juta ada 800 kes. Kalau kita compare dengan Selangor 6 juta, maksudnya kita kena darab 3 lah, 800 darab 3. Jadi 2,400. Jadi kes ni kalau sama saiz dengan Selangor, kes Kelantan ni bersamaan dengan 2,400 kes positif pada hari ini di Selangor. Jadi itu sebab kadang-kadang kita tak boleh tengok juga pada bilangan harian, kerana bilangan harian tu bergantung kepada saiz negeri tersebut. Macam Perlis tak? Perlis ni memang kecil. Jadi memang pesakit tak ramai. Johor ni dia besar. Saya rasa JB pun dalam 4 juta kalau tak silap saya. 3 juta dalam Johor Bahru saja. 3 juta saya ada buat kajian hari tu. Di JB saja 3 juta. Jadi kalau kes ada, kalau Kelantan ada kes 800 dalam 2 juta. Jadi kalau 4 juta penduduk, dia bersama dengan 1,600 kes lah. Okay.
Right. Jadi macam mana kita nak urus pesakit COVID-19? Kita nak urus macam mana? Kalau positif, kita kan pergi buat swab kan. Katakan kalau kita ada gejala, kita ada demam ataupun sakit badan ke, kita pun kata okeylah, saya nak kena pergi klinik lah nak check ada COVID ke tak ada COVID. Jadi kita boleh pergi ke klinik klinik swasta. Okey, maka dia akan tawarkan dua jenis test. Satu adalah RTK antigen dan dua adalah RT-PCR. Okey, RTK antigen cepat dia buat, dalam masa 15 minit 30 minit kita boleh dapat result. Tetapi RT-PCR perlu dihantar ke makmal yang lebih besar dan mengambil masa 1, 2, 3 hari baru dapat. Okay, bila positif maka kita akan masuk ke dalam sistem. Jadi dan bila dah masuk dalam sistem, mungkin pada besok lusa orang daripada pegawai daripada pejabat kesihatan akan telefon, dia kata, "Encik, kita dah dapat result, encik adalah kes positif COVID-19." Okey. Jadi dia kata okey, tunggu dekat rumah, kami akan bincang sama ada encik ni boleh duduk dalam rumah ataupun perlu dibawa ke tempat-tempat lain. Jadi pertama dia kata okey, relax, sila bertenang. Duduk dekat rumah, jangan masa tu pergi dekat lain. Jangan pada masa tu jangan pergi tempat lain. Okey, duduk dekat rumah diam-diam. Okey, sementara dihubungi oleh pejabat kesihatan daerah ataupun CAC. Jadi apa lagi? Okey, kalaulah positif maka akan diberi keputusan sama ada boleh home isolation di rumah, kita panggil HIO, home isolation order, perintah pengasingan di rumah. Okey, perintah pengasingan di rumah, HIO. Okey, kita tak boleh pandai-pandai kalau dapat HIO ni kita nak keluar, okey. Salah dari segi undang-undang, okey, kita boleh ditangkap, okey. HIO. Right. Ataupun pejabat kesihatan ataupun IK, inspektor kesihatan akan bagi tahu pada kita ataupun akan hantar ambulan, untuk ambil kita dan bawa ke pusat pusat PKRC, PKRC, saya tak ingat nama panjang dia, PKRC, untuk pemantauan yang lebih baik. Di Kelantan sekarang ni semua kes positif mereka akan kalau bolehnya dibawa ke PKRC. Disebabkan tak tahulah kat Johor macam mana, dekat sini dia tak boleh percayalah duduk dekat rumah kan. Berjanjilah sebelum berjanji dengan IK, kata insya-Allah saya memang berjanji tak akan keluar rumah, akan duduk dalam rumah sebab saya dah positif. Tapi lepas tu pergi jumpa tempat lain kan ataupun larilah. So disebabkan perkara begitu maka polisi sekarang di negeri Kelantan disebab kes yang banyak, maka yang positif kalau boleh seboleh-bolehnya dihantar ke PKRC untuk pemantauan. PKRC ada bangunan, lepas ada kawat duri kan sekeliling dia tu, ada toilet dalam tu. Jadi sehinggalah dikliarkan pendiagnosis. Okey, pada hari temu janji pergi ke CAC menggunakan kenderaan sendiri. Di Kelantan ni biasanya ambulan pergi ambil. Kita akan buat siasatan dan pengesanan kontak rapat. Maksudnya kalau dah positif, katakan CA positif, IK akan telefon dia, kata okey Encik A, Encik positif, sila duduk dekat rumah, kami akan datang dan ambil Encik untuk dibawa ke PKRC. Dan IK akan pergi ke rumah dan dia akan buat siasatan, akan tanya siapakah kontak rapat, siapa yang kita dah jumpa dalam masa seminggu,
sebelum positif, di mana kita pergi dan sebagainya untuk melihat ada tak orang lain yang perlu di swab ataupun perlu dicucuk hidung dia kan. Okey. Dan pada masa sama kita dapatlah gelang pink. Bukan gelang emas. Gelang emas tu naklah juga tapi gelang pink ni tak say Kelantan kata tak say okay? Tak say. Dapat gelang pink dan kita akan buat penilaian penilaian klinikal gejala. Kita akan beri nasihat untuk memantau diri sendiri, okey, memantau diri sendiri dan IK akan tengok dekat rumah tu sesuai tak dia duduk. Kadang-kadang tu kalau rumah tu mungkin dia tinggal satu ataupun dua orang saja dan dia boleh duduk dalam bilik dia sendiri, maka kadang-kadang dibenarkan untuk diasingkan dalam rumah, okey. Tapi kadang-kadang rumah tu ramai, ada mak, ayah, sepupu dan sebagainya, tak boleh, kena bawa juga masuk dalam PKRC PKRC. Maka kenalah pergi PKRC, bawa beg dan sebagainya. Tapi janganlah bila nak pergi tu pusat kuarantin dan rawatan COVID. Okey, terima kasih Dr. Libah. Tapi masa nak pergi tu janganlah peluk pula apa ni. Anak beranak kita kan nak pergi kan, kita tengok video ni kan. Bila dah dapat arahan untuk ke PKRC, maka dia pun peluk anak dia, peluk cucu dia kan. Tak boleh. Jangan nanti jangkit pula dengan ahli keluarga yang lain. Okey, kalau nak pergi tu kalau boleh bila dah kena test pun dah start kena asingkan diri. Bukan kalau boleh, mesti bila dah kena test tu kena asingkan diri sehingga test itu positif ataupun negatif. Okey. Right. Dan kalau masuk PKRC senanglah, maka akan dipantau oleh doktor ataupun petugas-petugas di PKRC. Manakala kalau di rumah, maka IK akan telefonlah, dia akan telefon pada setiap hari. Dia akan tanya ada simptom tak hari ni, ada batuk ke, ada sakit badan ke, demam ke, dan macam-macam soalan lagi lah. Right. Dan kalau katakan result kita positif ataupun negatif dan kita IK inspektor kesihatan, yang pakai baju kelabu tu ataupun nama baru dia adalah penolong pegawai kesihatan persekitaran. Sekarang nama baru dia PPKP, tapi panjang sikit jadi kita lebih selesa panggil IK. IK ni jangan dia boleh saman kita. Dia ada kuasa. Alright, masuk PKRC, duduk dalam rumah sehingga 10 hari. Selepas 10 hari, maka tak ada simptom, result pun negatif, maka IK akan datang untuk potong gelang pink. Jangan kita potong sendiri. Kan kita tengok tak dalam, rasa kemarin ke bila? Semalam ke? Ada yang potong gelang pink sebabnya dia nak pergi beli benda untuk persiapan pertunangan ke apa entah. Wallahualam. Jadi jangan pandai-pandai potong gelang sendiri. Nanti kena saman. Okey. Penting juga pada masa sekarang disebabkan oleh banyaknya kes yang tidak ada simptom, kita kena adakan penjarakan fizikal kan, penjarakan fizikal, social distancing and physical distancing. 1 meter daripada orang lain. In fact 1 meter pun kadang-kadang tidak cukup. Kalau di setengah-setengah negara dia kata 2 meter. 2 meter ataupun lebih kurang 8 kaki lah, 2 meter. Yang tu yang paling selamat. Campur lagi mask, pelitup hidung tak, pelitup muka, pelitup hidung dan mulut, pelitup muka, face mask, okey, face mask. Even sekarang pun digalakkan untuk memakai 2 mask, double mask. Satu yang mask yang
kertas yang apa ni, surgical mask tu, satu lagi mask fabric. Okey. Sebabnya kes banyak sekarang, kes banyak sekarang. Kes 8,000 adalah kes yang sah. Okey, yang sah. Kes yang tak sah berapa ramai lagi? Mungkin kalau kita darab dengan 5, kita mungkin ada dalam 40,000, ataupun kita darab dengan 10, kita mungkin ada 80,000 lagi kes-kes yang tidak dites. Yang tu yang kita perlu ingat, okey. Bukan semua kes yang 8,000 tu dan yang lain tu tak ada. Kajian-kajian menunjukkan bahawa akan ada lebih kurang 5 lagi ataupun 10 orang lagi bagi setiap yang dites positif. Tempoh kuarantin sekarang dah dipanjang kepada 14 hari. Ya, betul. Daripada Nora, Puan Nora. Memang dipanjangkan kepada 14 hari disebabkan oleh banyaknya kes sekarang dan ada varian-varian VOC, variant of concern. Maka kuarantin telah dipanjang kepada 14 hari. Yang 21 hari itu saya kurang pasti. Setakat ni saya dengar ataupun yang kami terima adalah 14 hari. Dipanjangkan daripada 10 kepada 14 hari. Okey, kontak rapat. Kontak rapat. Yang ni adalah ahli keluarga yang tinggal serumah. Okey. Rakan sekerja, rakan sekelas. Bersemuka lebih daripada 15 minit. Ini kita tanyalah. Contoh misal hari ni kan, saya ada kes. Jadi kita akan tanya dia, okey, pakai mask tak? Berapa jauh duduk? Berapa lama bersembang? 15 minit ke lebih ke? Okey. Duduk dalam ruang ada aircon ke? Okey. Ataupun naik bas ke ataupun naik kereta ke bersama-sama. Jadi kalau ruang yang sempit, kita tengok ramai yang dapat sebelum ni kan dapat daripada naik bas, naik bas. Kadang-kadang satu apa ni, naik bas tu ramai daripada yang naik bas tu akan positif. Okey. Kami dapati juga ada yang duduk dalam surau. Surau kadang-kadang surau ni dia tak besar kan. Lepas tu dia ada aircon, lepas tu dia tertutup kan. Pun kami dapati ramai juga yang positif, yang senang, maksud lebih senang dia terjangkit kalau dalam keadaan begitu. Ada yang kami dapati duduk dalam pantry dekat hospital kan. Hospital. Dia apa ni, tengah hari tu dia ada bilik pantry tu, kita jomlah kita pergi makan-makan, guna masa Kelantan sikit, makan-makan. Bila makan tu tak pakai mask kan. Kenalah buka mask. Anda bersembang lagi, ada yang positif. Kami dapati, kami fikir-fikir dari surau, daripada pantry, ruang yang tertutup. Okey, ruang yang tertutup. Okey. Okey, terima kasih 21 hari. Okey, baik. Jadi kalau kita positif, maka ya, kalau kita anggota kesihatan pun dikira kontak rapat kalau kita periksa pesakit tanpa memakai PPE. Okey, tanpa memakai PPE. Tinggal dalam rumah definitely, semua orang tahulah kalau tinggal dalam rumah maka itu dikira sebagai kes berisiko tinggi. Kalaulah kita ada satu, katakan CA adalah positif, okey, CA positif. Maka siapa-siapa yang direct contact dengan dia maka dikenali sebagai CC1, close contact 1. Contohnya kalau katakanlah CA, anak dia CB pergi jumpa dia, maka CB dikira close contact 1, tahap 1. Anak CB tadi adalah CC2, close contact 2 dan seterusnya. Okey. Kalaulah dia positif, maka dia akan bertukar menjadi case. Alright. So case, close contact 1, close contact 2, close contact 3 dan sebagainya.
polisi untuk swab, untuk kita cucuk hidung ni kan, cucuk hidung tu adalah bagi close contact ataupun kontak rapat kategori 1. Kategori 1. Sebelum ni kontak rapat kategori 1, maksudnya yang direct jumpa dengan kes, kita kata kalau tak ada simptom kita tak perlu swab. Tapi sekarang ni disebabkan bagi negeri-negeri yang tinggi kesnya, mungkin dia akan bagi tahu walaupun tak ada simptom, as long as kita lebih 15 minit mungkin tak pakai mask, maka kita akan swab juga close contact kategori 1. Okey. Alright. Okay, sekarang kita masuk kepada jadi tadi saya dah cover. Pertama saya cover ataupun tadi pada awal saya bagi tahu lebih kurang apa itu SARS-CoV, virus SARS-CoV masuk menyebabkan penyakit COVID-19. Lepas tu saya bagi tahu bagi kes-kes yang positif apa yang kita akan buat. Satu adalah boleh duduk dekat rumah, dimonitor dekat rumah ataupun perlu dihantar ke PKRC. Okey. Dan saya bagi tahu juga kalau yang positif ni ada berapa kategori? Kategori 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya bagi tahu juga siapa yang kita panggil sebagai close contact, close contact. Ada satu lagi kalau kita tengok adalah contact casual, contact casual contact. Yang tu dalam MySejahtera dia bagi tahu. Yang ni kontak-kontak yang mana kalau kita pergi kita pergi ke shopping mall. Contohnya shopping apa besar kat JB tu? Jasco lah, Ion lah, Ion. Ion apa ni? Kepada tempat kita panggil tu? Okeylah Ion tu lah. Okey, kita pergi ke Ion tu. Jadi kalau ramai kes dekat situ ya ataupun kes-kes yang pergi dekat situ, maka kita dipanggil sebagai casual contact. Casual contact. Right. So seterusnya kita masuk kepada vaksin. Disebabkan sekarang kita sudah ada vaksin. Kalau boleh tengok soalan satu tu Kim, kalau dah test negatif pun kita masih kena self quarantine. Soalan. Okey. Okey, kalau kita test negatif, okey, kita ada dua. Kita test negatif, kita test apa? Kalau kita test RTK antigen, maka kalau dia negatif tetapi doktor merasakan masih tinggi risikonya, maka doktor akan cadangkan untuk sambung ataupun buat ujian seterusnya iaitu RT-PCR. Okey, RT-PCR. Kalau negatif juga, apa kita kena buat? Okey. Kalau negatif juga, bergantung pada dua. Kalaulah dia tu nak masuk kerja tak, dia kena kerja, kita biasa akan bagi masa 48 jam ataupun 72 jam, 2 ke 3 hari selepas result tu negatif, baru kita allow, dia panggil RTW, return to work, masuk kerja balik. Disebabkan kadang-kadang kalau dia negatif, kadang-kadang masa tu dia tak keluar lagi simptom, okay? Dia negatif tapi dia tak keluar lagi simptom, dia keluar mungkin pada hari kedua ataupun hari ketiga. That's why kita akan observe selama 48 jam hingga 72 jam. Kalau tak ada simptom apa-apa, maka boleh masuk kerja dan boleh buat aktiviti lain. So betul lah apa yang Puan Nurul Ain bagi tahu tadi, kalau dah test negatif kita masih kena self quarantine. Yes, okey, kena self quarantine lagi sehingga 72 jam daripada test tersebut. Macam ni contoh macam ni. Dia datang kalau dia buat test hari ni apa bulan? Katakan dia 1 hari bulan. 1 hari bulan cucuk hidung. 1 hari bulan cucuk hidung tak?
Lepas tu buat test pada 2 hari bulan. Sebab kadang-kadang dia tak sempat buat pada 1 hari bulan, dia buat pada 2 hari bulan. Maka 3 hari tu bermula daripada 2 hari bulan tu, okey. 2, 3, 4, 5. Kalau 5 hari bulan tu masih lagi tak ada simptom, sihat walafiat, maka boleh balik kerja ataupun boleh keluarlah daripada rumah. Okey. Selagi tak cukup 72 jam walaupun negatif, jangan keluar daripada rumah, teruskan berada dalam rumah, kuarantinkan diri anda. Ansana betul Ansana, tapi Ansana kecil, tak ada orang pergi sekarang ni Ansana kan. Ansana dulu masa saya dulu okeylah pergilah Ansana, sekarang tak pergilah Ansana. Kena 2 kali confirm negatif PCR untuk baru boleh potong gelang. Ya betul. Kena yang ni dia panggil khilaf lah, masalah khilaf. Sama ada nak tunggu 2 kali ataupun tidak. Bagusnya 2 kali. Maksud test kali pertama, okey negatif, tunggu 10 hari, test sekali lagi. Okey, test sekali lagi pada 10 hari ataupun pada hari ke-8. Kalau negatif, boleh terus masuk kerja. Okey. Okey. Yang ni yang 2 kali ni bagi mereka yang bekerja lah biasa, sebab penting untuk contoh kilang, pejabat, memastikan mereka ni negatif. Kalau kita duduk kat rumah, kita mungkin tidak bekerja, kita buat sekali test pun tak apalah, tak perlu buat 2 kali, okey. Okey. Puan Nara bagi tahu, jiran sebelah taman saya baru ni 3 kali pergi test negatif. Lepas tu sesak nafas, pergi hospital, result positif. Okey. Yang ni kita kena tanya, okey, ataupun mungkin kita boleh bertanya lanjut, test apa yang 3 kali dia buat tu? Disebabkan RTK antigen, okey, RTK antigen kurang efektif berbanding dengan RT-PCR. Jadi kemungkinan lebih ramai yang kita panggil sebagai false negative. Maksudnya dia negatif, result dia negatif tetapi sebenarnya dia positif. Okey, false negative. Jadi yang tu saya saya bagi nasihat, dan bukan saya sajalah, Kementerian Kesihatan pun bagi nasihat, kalau kita dah buat test, bagi masa dulu 3 hari selepas buat test tu, ataupun 3 hari selepas buat test tu, supaya betul-betul clear. Okey. Tapi kita kena ingat juga, walaupun RT-PCR yang dikatakan bagus tu pun tidak 100% betul. Okey. Yang terbaik tu, yang test yang terbaik, RT-PCR tidak 100% betul. Dia hanya 90%. Maksudnya ada lagi, kalau kita test 100 orang, ada 10 yang salah keputusannya. Okey, salah keputusannya. Itu satu. Yang kedua, keputusan tu bergantung juga kepada masa kita buat test. Kalau kita buat awal sangat, virus tu tak banyak lagi dalam body kita, maka test tak boleh pick up. Dia baru katakan hari pertama, hari kedua, virus dah ada, tapi disebabkan dia tidak mencapai tahap yang orang kata boleh di pick up oleh test tu, maka dia dapat negatif. Ataupun satu lagi, bila dia dah hari ke-7, hari ke-8, virus tu dah kurang, maka bila kita test dia negatif. Tapi virus tu ada lagi dan kita mungkin masih lagi menyebarkan virus tersebut. Yang tu yang orang kata, itulah mungkin kelemahan kita manusia, kita masih lagi belum dapat orang kata dapat test yang 100% betul-betul bagus. 2 kali swab negatif baru boleh potong gelang, sebab ya betul, bergantung kepada negeri, nak buat swab 2 kali ataupun tidak. Okey, mungkin sekarang ni disebabkan kes banyak, maka dia orang cuba nak
nak lebih selamat lah, nak lebih selamat. Tapi tidak wajib untuk 2 kali. Sebabnya kalau anak tu dekat rumah tak, anak tu dekat rumah, um, sebabnya saya seorang kontak positif, okey. Ya, even kalau anak tu tidak ada simptom, sebenarnya kalau dalam keadaan biasa, sebelum ni kan, contohnya masa COVID tak tinggi hari tu, bulan 9, bulan 10, bulan 8. Walaupun anak puan tadi adalah kontak positif, kita tak akan swab dia. Tapi sekarang ni kita ataupun kementerian nak lebih berhati-hati, maka dia akan cuba swab kalau boleh. Okey. Golongan tidak, okey, kita balik kepada vaksin. Okey, ini kita skip. Okey, jenis vaksin. Kita ada beberapa jenis vaksin. Satu dipanggil vaksin mRNA. Yang kedua adalah vector virus. Yang ketiga adalah virus nyah aktif. Okey. mRNA satu. Yang kedua vector virus, yang ketiga virus yang dah dinyah aktif, maksudnya virus yang dah dilemahkan. Contoh mRNA adalah virus Moderna, okey, Moderna dengan Pfizer. Vector virus ataupun diambil sebahagian daripada virus tu, okey, adalah AstraZeneca, CanSino, Johnson & Johnson dengan Sputnik. Okey. CanSino rasanya tak masuk lagi Malaysia. Johnson & Johnson pun tak masuk lagi, definitely tak masuk lagi. Sputnik adalah vaksin daripada Russia, pun tak masuk lagi. Tapi dekat India dah pakai. Virus yang nyah aktif, virus yang telah dilemahkan, dimatikan, dibunuh. Jadi virus tu tak boleh buat apa-apalah. Dan diinjek ke dalam badan kita. Itu contohnya adalah virus Sinovac. Vaksin Sinovac daripada China. Rasanya tak perlulah pergi in detail. Jadi ada tiga jenis bahan lah, bahan dalam vaksin. Satu adalah bahan mRNA ataupun bahan genetik yang diambil daripada virus. Okay, daripada virus dia ambil mRNA itu, and then dia gunakan bahan-bahan kimia untuk membina mRNA seperti tersebut, cucuk dalam badan kita supaya badan kita identify ataupun kenal, oh ni ada satu ancaman baru masuk, dan badan kita mula mengeluarkan antibody ataupun tindak balas bagi mempertahankan diri. Contohnya macam musuh nak masuk tak? Musuh nak masuk. Kalau kita tak kenal musuh kita, kita tak akan prepare kan? Jadi kalau kita dah kenal musuh kita, mudah untuk askar-askar kita menyerang ataupun mempertahankan negara kita, contoh tak? Jadi seperti mana vaksin ni, bila kita bagi tahu, seolah-olah kita bagi tahu pada badan kita, okey, ini adalah satu musuh baru masuk dalam badan kita, dan body kita pun bertindak balas supaya bila ada virus yang sebenar masuk dalam badan kita, dia dah kenal. Okey, kita kata, ini virus yang hari tu saya dah jumpa, saya dah kenal ini, ataupun ini adalah musuh, jadi body kita akan bertindak balas. Vector virus adalah virus yang dia ubah suai. Dia buat dia ubah suai dia punya genetik tu menjadi tidak bahaya. Okey. Contohnya AstraZeneca, dan satu lagi yang virusnya aktif, virus SARS-CoV yang dia buat lemah, menjadikan virus tu lemah, tidak boleh membahayakan badan kita. Lepas tu divaksin ataupun dimasukkan ke dalam badan kita supaya menolong badan kita menghasilkan tindak balas yang lebih baik.
jika terjangkit pada virus ni pada masa hadapan. Contoh mRNA adalah Moderna dan Pfizer. AstraZeneca adalah vektor virus, Sinovac adalah virusnya aktif. Okey. Okey. Sekarang ni kita fasa kedua. Fasa pertama, Ibah dah vaksin ya Ibah? Dah lagi ya? Tak lagi. Oh, okey. Ada rezeki Zul, lagi tu ni. Zul Zul dah. vaksin. Zul dah. Kak Long dah. Kak Ngah Oh, dah. Kak Leon dah. Okey. Oh, Kak Ngah pun dah. Kak Okey. Jadi fasa pertama dah siap untuk frontliners. Saya ngaju pun dah dapat complete doses Pfizer, Comirnaty. Jadi dah habis. Sekarang ni fasa kedua. Okey, ada soalan, nanti saya akan kembali pada soalan. Fasa kedua 98 juta untuk kaki tangan penjaga kesihatan, warga emas. Sekarang ni tengah on kan. Dan fasa ketiga untuk orang yang lebih muda lah, orang yang muda, orang yang biasalah kita panggil lah. Okey, so fasa pertama dah habis, sekarang fasa kedua dan fasa ketiga tahun depan. Bila saya tengok dekat Johor, macam mana dekat Johor ada 1,300,000 sudah berdaftar. 150,000 sudah divaksinasi. Dalam 10% lah Johor. 10%. Johor 1.35 juta yang berdaftar. 149, 5%. 5.2%. Okey. 26 pusat pemberian vaksin. Kita bagi vaksin di tempat yang kita panggil sebagai PPV, Pusat Pemberian Vaksin. Kembali kepada jenis vaksin, ni pun ada soalan kan. Soalan maksudnya mungkin saya boleh jawab juga soalan Puan Nora yang berkaitan dengan virus-virus tertentu untuk negara masing-masing ya. Contoh Saudi, dia kata kalau kita sebab setengah-setengah negara tak terima, contohnya vaksin Sinovac. Contohnya vaksin Sinovac, kalau kita nak travel ke Europe dengan US, kita kena vaksin Pfizer ataupun AstraZeneca ataupun Moderna. Okey, ataupun Moderna. Sputnik tak boleh pergi US, tak boleh pergi Europe. Sinovac pun tak boleh, tak boleh. Yang ni baru di sebab sekarang kes di Europe dan kes di Amerika sudah turun. So dia confident, dia kata okeylah disebabkan kes dah menurun, vaksin dah ada, maka kita benarkan travel antara negara. Cuma dia kata kalau nak travel boleh, make sure kena vaksin. Vaksin yang diterima hanyalah Pfizer ataupun AstraZeneca ataupun Moderna. Okey, Sinovac tak boleh, Sputnik tak boleh, minta maaf. Jadi bolehkah kita dapat vaksin lain? Berbalik pada soalan Puan Nora kan. Jadi betul boleh boleh. Kita boleh dapatkan vaksin lain. Contohnya hari ni kita dapat AstraZeneca, lepas tu 6 bulan lagi kita cakap kita nak ambil Pfizer. Tak ada masalah, boleh boleh. Cuma sekarang kita tak buatlah begitu disebabkan vaksin tu tak cukup. Okey. Jadi kita kena terima apa yang telah disediakan oleh MOSTI pada masa sekarang. Soalan daripada Rok Said, mohon penyerahan, betulkah Sinovac ada jin khinzir? Yang tu wallahualam, itu saya tak boleh jawab. Sama ada ke tak, saya tak check secara detail konten
di dalam Sinovac. Jadi mungkin lepas ni saya akan cuba cek. Terima kasih atas soalan tersebut. Saya tak boleh jawab sebab tak tahu. Okey. Okey, kenapa kita nak guna contohnya vaksin lain? Kenapa kita tak guna Pfizer saja kan? Orang tanya tak? Kita guna Pfizer sajalah. Okey, nombor satunya disebabkan macam contoh Pfizer kan, dia susah kita nak maintain sebabnya kita kena make sure kita nak store dia tu dalam suhu minus 80. Kita punya peti pun tak sampai minus 20 tak, Ibah tak? Kita punya peti berapa? Minus 30. Freezer lebih kurang. Tak sampai minus 30 pun tak, minus 10 je kan freezer kita tu. Tapi Pfizer ni dia kena simpan dalam storage yang minus 80 ataupun minus 60. That's why kalau kita tengok ada setengah-setengah, kalau kita selisih dengan yang bawa vaksin tu, polis, lepas tu belakang tu bukannya ambulans tapi van yang apa ni? Van ice tu, van ice sebab dia kena make sure suhu tu very sangat-sangat sejuk. Moderna minus 25 hingga minus 15. Yang ni pun dia punya peti. Saya ingat dulu ada satu projek tu saya beli peti yang mana peti tu boleh mencapai suhu minus 20. Peti yang kecil tu pun harga 8,000. Okey, peti yang kecil pun harga 8,000. AstraZeneca lain sebabnya dia punya suhu tu 2 hingga 8 saja. Maksudnya kita boleh bawa, senang untuk disimpan, senang untuk dibawa ke sana kemari lah sebab kita tak perlu suhu yang sangat rendah. Masalahnya suhu ni kalaulah dia tu terputus, misalnya kita nak bawa suhu kita kan daripada klinik kesihatan kepada tempat nak vaksin tu, tiba-tiba ada satu kawasan tu suhu tu rosak, maksudnya suhu tu tiba-tiba naik, maka kita telah, orang kata, telah break the cold chain, kita panggil break the cold chain, rantaian sejuk dia tu, maka kemungkinan besar ada kerosakan pada vaksin tersebut. That's why kita kena make sure cold chain itu, rantaian sejuk dia tu memang terjaga sepanjang perjalanan. Okay. Sputnik Gamaleya, yang ni pun bagus juga dia punya vaksin. Tengok tinggi jugalah dia punya efisiensi tu. Cuma tak masuk Malaysia. Sekarang ni India dah pakai. Okay. Sinovac pun 2 kali, semuanya 2 kali ya. 2 kali, 2 dosis. Novavax, ini tak dengar lagi lah. Janssen 1 kali saja. Pun tak banyak pakai ni ya. Kalau kita tengok ini, kesemuanya menggalakkan diinjek sebanyak 2 kali. Boleh tak injek sekali? Boleh, tetapi tidak mencapai tahap protection yang terbaik. 2 kali paling baik setakat ni. Walaupun ada ura-ura hari tu dalam rasanya 2-3 bulan lepas untuk injek kali ketiga. Untuk injek kali ketiga untuk extra protection. Setakat ni belum ada lagi lah sampai 3 kali. Jadi berbalik pada soalan Puan Nara tadi, boleh tak kita nak injek lagi? Boleh. Boleh tak kita nak injek dengan vaksin lain? Pun boleh. Tapi sekarang ni kan vaksin tu pun tak cukup tak. Kita nak pilih pun jadi tak dapat lah. Okay, mungkin kalau lepas ni bila dah vaksin tu dah banyak dia punya dah banyak kata supply, maka kita mungkin boleh pilih lah masa tu. Kalau kita tengok Pfizer 95% efektif. Maksudnya di sini kan bukan kata bila kita injek Pfizer tu kita 95% efektif. Tak, bukan begitu. Maksud dia kalau kita injek 100 orang, 95 tu akan
diprotect oleh vaksin daripada jangkitan COVID-19. Okay, bukan bermaksud kalau kita dapat injection tu kita ni 95% protected. Bukan begitu maksudnya. Faham tak? Maksudnya kalau kita inject, kalau kita ni protected, maka kita protected lah. Tapi ada kalau kita dalam 100 orang yang kita inject tu, akan ada 5 orang daripada kawan-kawan kita tu yang tak jadi, tidak fully protected, tidak di protect secara penuh. That's why kita walaupun dah dicucuk oleh dah ambil vaksin, masih lagi kena pakai mask dan sebagainya. Vaksin di Malaysia kena ambil sekali seumur hidup atau yearly basis atau macam mana? Itu belum lagi tahu tuan. Saudara Muhammad Sani belum di-decide lagi apa akan jadi pada selepas ini bila mana kita dah vaccinate seramai 80%. Kita kerajaan aim untuk vaccinate dalam 60, 70, 80% daripada seluruh penduduk Malaysia. Jadi bermaksud berapa puluh juta. Bila dah habis kita boleh fikir lepas ni kan sama ada kita kena vaccinate setiap tahun ataupun setiap 2 tahun ke ataupun macam mana. Dan sudah tentu bergantung juga pada jumlah kes tu. Kalau kes tu tinggi juga, kemungkinan besar kita kena ambil seumur lah, Kelantan kata tak, kena ambil seumur. Mungkin setiap tahun ke setiap 2 tahun. Yang pernah positif COVID kena ambil jab juga, ya betul. Walaupun pernah kena COVID, vaksin masih lagi perlu diambil disebabkan oleh, walaupun COVID tu menyebabkan badan kita kata seolah-olah mendapat vaksin secara semula jadi, tetapi ada kemungkinan besar selepas 3 bulan ataupun selepas 6 bulan kita masih lagi berisiko untuk mendapat COVID yang lain pula. Okay. Right. Okay, kalau siapa-siapa yang belum pergi dapat vaksin, satu pengalaman baru. Jadi Alhamdulillah saya dengan isteri Neju dah dapat vaksin 2 kali. Mak saya dan mak saudara saya dekat Pasir Mas ni pun dah dapat 2 kali. Nenek saya pun dah dapat 2 kali. Okay. So Alhamdulillah lah dalam keluarga kami ni tak ada yang menolak vaksin lagi setakat ni. Okay. Okay. Saringan gejala. Okay, pergi pertama dia akan saring dulu. Okay, pergi saring dulu. Baguslah pergi PPV ramai kan. Jadi macam apa ni? Pesta pula. Tapi janganlah janganlah mingle lah. Janganlah duduk dekat-dekat. Daftar and then inject. Lepas tu dia akan buat pemerhatian selama 15 minit hingga setengah jam. Disebabkan takut ada yang ada alahan kepada vaksin tersebut. Jadi doktor akan ada petugas di PPV akan bagi masa 15 hingga setengah jam untuk tengok ada rasa lain ke, ada naik ruam-ruam ke, gatal-gatal ke, sesak nafas ke. 15 hingga 30 minit dah ada ambulans standby dekat PPV. Okay, of course bila kita ni kan ada soalan pasal kesan sampingan. Betul lah bila kena inject tu sakit kan? Sakit. Tapi pengalaman saya dengan Ju kan, dengan mak saya, dengan pak saudara saya, dengan nenek saya kan, tak sakit pun inject tu kan. Lepas inject tu baru dah sudah ke inject, tak sakit. Adik saya dia pun pensyarah dekat USM juga. Dia kata sakit sikit, bengkak sikit, dan ada pening sikit, ada muntah sikit. Dia bergantung pada orang lah juga, pada orang. Tapi overall ada kesan sampingan sakit sikit, mungkin besok tu rasa macam berat sikit tangan, mungkin rasa nak demam sikit, loya pening sikit, sakit sendi, demam, menggigil. Ni adik saya ada sikit menggigil sikit.
Kemerahan tempat suntikan, ada kawan saya yang merah sikit. Lawyer, saya ada lawyer dalam masa 2-3 jam lepas injection yang kedua tu, rasa macam lawyer sikit. Pembekakan kelenjar limpa setakat ni tak ada lagi lah yang saya dengar. Tapi kalau ada kesan sampingan ni, insyaAllah kalau teruk memang dia akan keluar dengan segera di tempat PPV tu, dan petugas kesihatan dah standby kat situ kalau ada kesan sampingan. Okay. Right. Dia panggil adverse effect lah, adverse effect, demam, reaksi, keletihan, kesakitan pada otot. Keletihan pun kadang-kadang kita tak pasti juga sama ada dia letih sebab beratur kan, sebab panjang kan. Mungkin dia letih beratur nak dapat injection tu. Okay. Right. Ada 660 pusat pemberian vaksin PPV, dan di Johor tengok-tengok ada dewan tempatnya di JB, Dewan Muafakat Johor Taman Ada. Okey, Taman Ada, Dewan Raya Taman Universiti, Hospital Permai, Dewan Raya Bandar Seri Alam Masai, HSA dengan HSI. Okey, yang ni tempat-tempat yang dipanggil sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Boleh buat drive-thru vaccination. Soalan daripada Tuan Nik Ahmad. Ya, banyak, ada few negara dah buat pun drive-thru kan, tapi rasanya cadangan ni ada kami sampaikan, in fact kami ada, saya duduk dalam jabatan kuasa ataupun sebagai ahli technical working group. Kami ada meeting baru dalam 3 hari lepas pun dengan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, dan salah satu cadangannya untuk buat inilah dan masuk dalam kampung. Sebabnya ramai orang di kampung, contoh di Kelantan lah kan, di Kelantan ni susah, mungkin tak berapa pandai lah nak register MySejahtera kan. Jadi tapi dekat kampung sebenarnya dia orang naklah vaksin ni, tapi tak reti, tak pandai. Maka salah satu inisiatif yang telah kami terima dan kami akan bawa kepada Prime Minister adalah supaya ada community driven punya vaksin, tempat-tempat komuniti macamnya Dewan Bandaraya ke Dewan Bandaraya pula, Dewan Serbaguna ke dekat kampung tu contoh. Okey. Puan Zuriana kata bengkak kelenjar. Oh, first time saya dengar ada yang bengkak kelenjar lepas vaksin kedua. Okey, mungkin harap tak teruk sangatlah, mungkin tak ada demam kot. Kalau ada pun mungkin tak banyak sangat, tak kuat sangat demam. Risiko blood clot. Risiko blood clot especially untuk vaksin AstraZeneca memang adalah ada dokumentasi ataupun ada report yang betul ada beberapa kes blood clot selepas dicucuk vaksin AZ AstraZeneca, terutamanya untuk golongan muda. That's why untuk sesetengah negara dia limitkan kepada umur lebih daripada 60 tahun. Manakala ada negara-negara yang langsung tak bagi AstraZeneca. Yang tu pun bagi saya macam khilaf lah. khilaf. Setakat ni risiko blood clot tu memang ada, tetapi risiko terjangkit COVID-19 dan risiko komplikasi yang teruk daripada COVID-19 tu jauh lebih tinggi daripada risiko blood clot. Jadi kita mungkin kena timbangkanlah risiko yang mana yang kita perlu ambil lah. Right. Di Kelantan ni pun sekarang dah mula tempat vaksin tu boleh didapati daripada klinik swasta. Contohnya kalau ada daripada kita malam ni daripada KB, daripada Kelantan, kita boleh dapat daripada klinik Ehsan, klinik Dr. Azhar ni, pasti emas ni klinik Dr. Azhar ni. Klinik Dr. Firdaus, Poliklinik Optima, klinik Ummah, klinik Perdana Tendung,
klinik Premier dan KBMC. Okay. So cumanya kurang jelas sikit macam mana cara untuk dapatkan vaksin ni di klinik swasta. Okay. Kalau bila kita tengok kita masih lagi perlu register di MySejahtera, mungkin kita kena contact lah klinik-klinik ni, tanya dia macam mana, dan tidak ada bayaran, okey, dan tidak ada bayaran sebab bayaran vaksin telah ditanggung oleh kerajaan Malaysia. In fact, doktor-doktor ni akan dibayar oleh kerajaan Malaysia untuk memberi vaksin. Jadi janganlah kalau kita pergi kat klinik kan, kita kata okey saya nak vaksin, dia kata oh kena bayar RM200 sebab vaksin kan mahal juga kan. Kena bayar RM200. Jadi jangan percaya, jangan bagi duit. Doktor-doktor tu telah diberi duit daripada kerajaan untuk vaksin kita, vaccinate ataupun untuk bagi pelalian tersebut. Jadi kita pergi tangan kosong saja. Okey, kemungkinannya mungkin dia akan minta sikit beberapa ringgit untuk tujuan consumables lah, consumables mungkin untuk apa ni, untuk Syringe ke. syringe ke ataupun mungkin untuk khidmat-khidmat lain lah. Itu tapi takkanlah sampai RM30-40, RM20-30 saya rasa lah. Okey, sebabnya dia dah dapat lagi apa ni, sebenarnya kalau tak silap saya lah dia dibayar dalam RM14 something, lebih kurang macam gitulah oleh kerajaan Malaysia untuk cover semua sebenarnya, even consumable pun. Okey. Dr. Ni Jadi Ahmad ni dekat Uniza ni, Dr. Ni Ahmad. Ni tu ni aman. Okey okey. dia ada dekat Uniza tak ada ni? Kita dah start ke? Wallahualam. Kalau dekat Terengganu tak pasti ada ke Kim? Kalau dekat Terengganu. Pasti juga. Saya tengok juga dekat Johor kan. Saya cari juga dekat Johor. Kalau Dekat ada Johor, private clinic, ada ke? Johor ada 256 ni. Banyak juga dekat Johor ni tapi saya tak dapat list apa ni? Private List clinic. list GP dan hospital private yang mana yang dah start offer apa ni, ni cuma dia bagi tahu kat sini macam Kelantan kan 44 ke. 44 256 di Johor. Ni pada Mei, awal bulan Mei, masa ni dia dah sign, tapi sekarang ni yang saya bagi tahu contohnya yang ni Klinik Ihsan Firdaus ni baru je nama dia keluar dalam, kata silap kemarin ataupun kemarin dulu baru keluar je. Okey, Jadi kalau ada list boleh bagi Kim, mungkin saya boleh bagi ke grup lah. Kalau ada list dekat mana-mana negeri tu, Johor ke Selangor ni, yang dalam grup malam ni sebenarnya daripada semua negeri ni. Ramai. Selangor ada, JB, Johor, Terengganu ada, Melaka ada ni, Penang, banyak ni, semua satu Malaysia ni. Ya. Bagus. Okey, so saya pun nak cakap macam mana. Saya pun macam anak kita orang dua orang tu dah dah contact dengan KBMC untuk apa ni, untuk inilah kalau ada slot free tu untuk vaksin lah. Sebabnya dia mungkin ada prosedur tapi disebabkan benda dia baru dalam 2-3 hari je baru dapat senarai-senarai klinik ni, mungkin yang sebab tu tak jelas lagi. In fact ada seorang doktor ni, dia call saya, dia tanya, betul ke satu klinik ni dia dah buka, and then kena bayar RM180. Saya kata mana boleh bayar RM180 kan. Jadi memang betul ada beberapa klinik yang sudah diberi kebenaran untuk jadi pusat pemberian vaksin, dan tidak ada bayaran. Itu yang penting, tidak ada bayaran yang perlu diminta, kemungkinan untuk bayaran beberapa proses lah. Okey, nanti kita rasanya kena, kalau saya ada list klinik ni nanti saya akan bagilah pada Dr. Adibah ya. Okey. Ya, baguslah kalau ada macam ni kan.
Klinik swasta akan suntik berdasarkan nama yang diberikan. Ya, betul. Yang ni hanya boleh daftar untuk waiting list kerana penerima tidak ada. Ya, yang ni saya rasa terima kasih Puan Dr. Wan Rokiah kan ni? Puan Wan Rukiah Wan daripada Rokiah. Kelantan ni, orang Kelantan. Ya, kata ya, betul saya rasa yang inilah yang sedang prosedur atau protokol sekarang ni, maksudnya klinik swasta akan dapat juga nama daripada KKM. Lepas tu kalaulah tak datang ataupun tak hadir, maka waiting list boleh dipanggil. Sebabnya bila dia dah buka vial vaksin tu, kalau tak guna rugi. So bila Puan Nora bagi tahu boleh walk in, saya rasa dia tak boleh walk in juga. Dia kena ada proses, dia kena melalui MySejahtera juga. Yang tu kita tunggulah, mungkin dalam 2, 3, 4, 5 hari lagi mungkin ada lebih jelas dia punya prosedur. Kalau pernah positif boleh ambil dan boleh ambil bukan boleh ambil, mesti kena ambil lagi lah vaksin ni walaupun sudah kena COVID-19. Jadi kita harap bila kita dah kita dapat menjayakan vaksin, kita promote, kita nasihat, kita encourage rakan-rakan keluarga kita untuk vaksin ni, maka dia mungkin akan boleh jadi graf macam ni lah. Mula-mula tu bila dah bagi vaksin, maka ialah kes tu makin naik kan, disebabkan bila kita start vaksin tu dia tak sampai lagi kita panggil herd immunity berkelompok tu. Tapi bila sampai satu tahap yang mana banyak dah ataupun ramai dah populasi kita divaksin, maka kes akan menurun. Ini adalah contoh di England. Kes dah menurun. Kalau kita tengok pun ada sukan macam bola pun dia dah allow orang untuk masuk dalam stadium. Kalau kita tengok contohnya seterusnya macam disebut, walaupun kita benci Israel kan memang tapi itulah Israel ni kan, memang dia ni kan memang tak patut lah kan, memang tak patut walaupun dia dapat banyak vaksin kan, tapi tak bagi pun dekat orang Palestin kan. Aduh, tapi tak apa, yang tu kita doalah supaya orang Israel ni tak tahu boleh dapat hidayah ke apa, dan entah apa, tak apalah, kita simpan hal tu, kita balik pada sini. Kita dapati Israel satu negara yang paling tinggi kadar vaksinasi, melebihi 60%. Sebab dia negara kecil kan, negara kecil. And then dia ni memang concern. Di mana? Okey, jadi dia vaksin dan dia punya kes sekarang kan memang dah sangat-sangat rendah, sangat-sangat rendah kes dia. In fact sekarang dia tak perlu pakai mask dah pun. Tak perlu pakai mask, dah boleh keluar bersosial dan sebagainya. Jadi inilah kata orang Yahudi kan, antara manusia paling cerdik di dunia kan. Siapa cakap kat saya? Orang Yahudi ni kan, kalau Mak Saleh ni dia bukannya pandai sangat sebenarnya. Tapi kalau ada Mak Saleh yang pandai, biasanya dia Yahudi lah. Okey. Jadi ringkasan ni slide terakhir saya. COVID-19 ni memang ancaman kepada semua orang lah. Itu kita kena terimalah. Dan kita dapati golongan yang berisiko untuk dapat komplikasi yang lebih serius, walaupun saya tak cover dalam slide tadi, adalah orang yang lebih berusia dan ada comorbidity. Contohnya ada obesity, kencing manis, smoking, hisap rokok dan sebagainya. Dan pada masa ni keadaan tidak berapa bagus lah. COVID-19 per kapita, contohnya per juta, bilangan kes per juta di Malaysia ni antara yang tertinggi di dunia lah. Kita hari tu kita did very well lah kan, tapi sekarang ni kita did very badly. Okay? Tidaklah tertinggi disebabkan ada dalam 20 negara ataupun dalam 15 negara yang atas pada kita.
yang lebih teruk. Contohnya banyak negara di South America yang lebih tinggi daripada kita. Tapi tak berapa cantik lah graf kita sekarang. SOP tu mesti, dan kalau dapat vaksin segera untuk dapat vaksin. Dan kita harus tengok pada masa sekarang di tengah-tengah kes yang ramai ni, setiap orang yang kita tak jumpa hari-hari itu sebagai orang yang berpotensi untuk menyebar virus COVID-19. Ya, tunggu panggilan Puan Nora dengan Puan Ruhaya, tengah tunggu panggilan, baguslah. Jadi kita harap bekalan vaksin yang seterusnya rasanya dalam bulan ni akan sampai lebih banyak lagi, maka lebih ramai kita boleh vaksin. Okey, hopefully kita boleh capai target 60% ataupun 70% daripada populasi kita ni kita boleh vaksin supaya kita dapat merendahkan bilangan kes COVID-19. Saya rasa sampai situ saja. Jadi saya serah balik penerangan saya kepada majlis ni kepada Dr. Adibah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Kim, ni ada soalan yang di PM kepada saya ni Okey, Ya. soalan dia ada masalah di mana dia nak vaksinkan anak dia dan dah dapat appointment, tapi anak dia ni ada history of fatigue on anti-epileptic drugs. So dia kata boleh tak kalau dia proceed ke atau macam mana? Okey, yang ni kita ada dua orang kata dua step lah. Pertama kita akan register, kita panggil dependent kan, macam anak kita melalui MySejahtera. Kalau dia tak boleh register sendiri, maka kita akan tulis sebarang risiko untuk pelalian. Maka nanti dia akan keluar dekat situ sama ada nanti orang yang akan terima data kita ataupun staf yang di pusat PPV ataupun di bahagian jawatan kuasa vaksin itu akan menilai perlu tak, bila boleh dapat vaksin. Okay, that's why kadang-kadang nama dia tak keluar, mungkin disebabkan kita ada alahan. Pertama. Yang kedua, dia kata okey boleh vaksin, tetapi vaksin di hospital contohnya, bukan di pusat pemberian vaksin tadi. Contohnya dia kata okey kena vaksin di klinik kesihatan ataupun di hospital ni. Yang ketiga, kalau dua-dua tu okey, kita akan disaring lagi di pusat pemberian vaksin. Akan ada staff nurses dengan doktor di situ yang akan clarify balik. Setakat ni kalau kita tengok fitting tidaklah menjadi kata halangan untuk vaksin, sebab orang mengandung pun boleh vaksin. Okey. Orang yang ada alahan yang teruk pun boleh vaksin. Cumanya orang yang ada alahan teruk, dia kata kena vaksin di klinik. Setakat ni itulah yang saya boleh bagi tahu, tidak ada kontraindikasi ataupun indikasi tidak boleh dapat vaksin jika ada epilepsi. Maknanya still procedure register dengan MySejahtera, nanti dia all akan evaluate lah, tengok. Yep. Okey. Okey, ada soalan tu Kim. Doktor, Soalan okey. apa precaution dalam chat box tu? Chat box okey. Apa precaution untuk ambil vaksin untuk tiada blood clot? Makan banyak aktik C. Okey, setakat ni okey, kita tahu aktik C ni maksudnya omega 3 lah kan, minyak ikan lah tak? Minyak ikan. So disebabkan minyak ikan dalam certain study menunjukkan ada aktiviti pencairan darah. Okey. Okey, saya setakat ni tidak ada kajian yang directly link antara ambil minyak ikan dengan prevention ataupun dengan kurangnya risiko dapat blood clot daripada vaksin. Okey, daripada vaksin. Jadi saya pun tak berani nak komen dekat situ. Secara logiknya
kita makan banyak minyak ikan, darah akan jadi cair, kuranglah risiko untuk blood clot, kan. Yes, Tetapi kalau saya nak backup tu dengan kertas kajian, blood clot hasil vaksin dan minyak ikan tu belum ada lagi. Okey, tapi saya rasa tak ada masalah. Dia tak kata tak boleh makan minyak ikan, so makan jelah sebanyak mana nak makan, okey. So silakan, okey. Puan Ara bagi tahu bapa saya diarah doktor ambil vaksin di hospital. Kawan saya suggest bahawa the latest medical report masih bagi alright, okay. So ada dua perkara dekat sini, kan. Maksudnya Puan Nora bagi tahu bapa ayahnya diminta vaksin di hospital, ya, seperti mana yang kita bagi tahu tadi lah. Jadi kalau ada kes-kes ataupun kondisi-kondisi yang mana agak berisiko, maka dia kata mereka akan nasihat pergi vaksin di hospital. Efek blood clot tu akan jadi right away ataupun long term effect. Efek blood clot tu setakat ni ada beberapa variasi. Ada yang terjadi dengan cepat, ada yang terjadi dengan lambat. Ada yang teruk dan ada yang tak teruk. Itu je saya boleh cakap. Tetapi secara detail nombor-nombor tu saya tak ada, saya tak masukkan dalam slide saya. Tapi saya pernah terbaca lah. Jadi ada yang tidak teruk dan ada yang agak teruk juga. Cumanya secara keseluruhan, risiko untuk dapat blood clot ini jauh sangat kecil berbanding dengan risiko mendapat komplikasi yang teruk akibat COVID-19. Ya, okey. Puan Nurizan kurang jelas. Okey, sekali lagi saya maklumkan bahawa setakat ini tidak ada halangan ataupun kontraindikasi. Halanganlah untuk seseorang yang ada epilepsi untuk ambil vaksin. Maksudnya tidak ada halangan. Bolehlah kiranya. Untuk kepastian, masukkan info tersebut semasa pendaftaran MySejahtera dan maklumkan perkara tersebut kepada pegawai di pusat pemberian vaksin nanti, masa daftar nanti. Sekarang ni, register aja dulu. Register aja dulu, okey? Okey, apa simptom blood clot lepas vaksinat? Okey, so harap Puan Nurita, okey, jelas tu. Apa simptom blood clot lepas vaksinat? Simptom blood clot lepas vaksinat adalah seperti mana simptom stroke lah. Stroke ni dia blood clot, kan, dia trombosis. Jadi bila ada trombosis ataupun kerosakan pada saluran darah ataupun kecederaan pada saluran darah berkumpul, and then penyumbatan bila macam kita dapat saluran paip, kan. Jadi bila ada penyumbatan dalam saluran paip itu, maka air yang mengalir itu akan jadi kurang. Jadi ada simptom-simptom seperti mana stroke dan ada juga simptom-simptom seperti CVT. Saya tak ingat nama panjang dia, itu CVT, venous thrombosis. Kadang-kadang sakit kepala, ada yang lemah sebelah tubuh. Saya tak ingat secara detail berapa ramai, tapi sakit kepala, lemah sebelah tubuh yang teruk lah tu, yang teruk, okey. Mungkin susah bernafas tak, okey. Dia pulmonary embolism tu mungkin boleh jadi juga tak? Susah bernafas, boleh tak? Ya, betul ya. Tapi banyak juga yang ni, tapi majority cases saya rasa dia dalam brain. More dalam apa ni, dalam darah dalam otak lah. Okay. Tapi jangan bimbang itu, bukan jangan bimbang. Yelah, kita doa lah supaya tidak kena, kan. Kita ni semua adalah kata apa, usaha kita. Dan kalau kita ambil kes-kes yang ada trombosis ni ataupun penyumbatan ataupun blood clot ni pun sangat-sangat rendah. Dan setakat ni
kita belum tahu lagi punca kenapa vaksin AstraZeneca tu yang ada risiko untuk mendapatkan untuk dapat blood clot. Okay, ada Okey. soalan lain? Ada soalan lain? Kalau you all ada burning question nak tanya boleh on mic ah. Ada nak tanya peluang terakhir beberapa minit ni sebelum kita ni. Susah nak cari ni. Susah nak bawa sebenarnya Prof Kamarul ni. So kalau you all boleh ambil kesempatan malam ni. Ada satu soalan yang di PM pada saya ni Kim. Dia medical, dia doktor tapi dia kata dia punya soalan stupid question. So dia malu nak tanya. Dia PM saya. Dia kata gini, dia kata okay. Ada possibility tak virus yang diinjek, yang either dilemahkan ataupun partikel mRNA tu dia boleh masuk dalam DNA kita. So dia akan influence kita punya baka, genetik dan sebagainya. Any possibility tak Kim? Ya, ini bukan stupid question, ini memang question yang Allah tu lah saya suruh tanya dia on mic. Dia ada sini ni, dia ada dalam ni. Okay. orang banyak membaca ni sebenarnya. Because ini memang salah satu soalan yang apa ni, bukan soalan, satu isu yang pernah dibangkitkan sama ada bahan yang kita masukkan tu boleh, especially mRNA, boleh alter genetik kita. Logically it makes sense. It makes sense logically. Tetapi belum ada documentation yang kata yang boleh ataupun apa ni, data-data yang menunjukkan benda tu boleh terjadi begitu. Walaupun secara logically-nya it makes sense to apa ni, untuk mengatakan mRNA, for example, satu vaksin baru tu boleh mengubah ni sebab dia masuk dalam badan kita kan dan menukar kita punya genetik. Setakat yang saya duk bincang-bincang dengan apa ni, dengan kawan-kawan saya dan kita baca-baca paper kan, belum ada lagi, dia tak boleh terjadi secara saintifik lah. Ya. Okey ya. Sebenarnya itulah saya rasa pun Kim, untuk lebih selamat lah. Benda-benda ni masih lagi peringkat kajian. Maknanya benda-benda ni bila kita fikir terlalu dalam, memang bagus untuk fikir tapi lama-lama dia akan jadi sindrom Mak Teh lah. So so saya rasa better kita ambil secara intelligent apa info yang kita dapat tadi, dan now apa yang penting adalah cuba untuk dapatkan vaccination sebanyak mungkin, dan insya-Allah kalau ada rezeki kita bagi info yang berguna ni pada orang lain dekat luar sana yang tak berpeluang nak dapat maklumat ni. Okay, so saya rasa ada satu soalan last tu Kim, kalau boleh jawab. Last soalan daripada Saleh. Jadi saya sambung balik tadi yang soalan pasal perubahan genetik tu. Okey, setakat ni yang jelas dia tidak akan buat begitulah. Walaupun kita fikir macam logik boleh, tapi setakat ni konsensus dia tak akan boleh buat begitu. Adalah mungkin benda-benda lebih detail yang kita dah kaji, tak boleh ya. So insya-Allah selamat. Kalau dah positif ambil 2 dos, ya betul. Still 2 dos juga. Okey, still 2 dos juga. Adakah kena 2 dos saja? Tak semestinya. Mungkin lepas ni kalau vaksin dah banyak, vaksin dah banyak dan masa tu pun masih ada lagi COVID, kita mungkin akan cucuk kali ketiga, ataupun mungkin masa tu kan dia dah macam apa ni, vaksin untuk nak pergi haji tak. Maksud nak pergi haji tu cucuk sekali, begitu. Yang tu mungkin dalam tahun depan kita akan dapat lebih maklumat. Tahun depan bila mana dah ramai dah dapat vaksin dan kita akan tengok trend, dan masa tu saya rasa negara-negara macam contohnya Arab Saudi ke mungkin akan lebih jelas dia punya ni, ataupun masa tu kalau Ibah nak pergi US ke lepas ni, dia ada yang jelas lagi lah dia punya apa syarat-syarat untuk imunisasi yang kita panggil pasport imunisasi. Sebabnya pasport imunisasi ni sebenarnya pun ada perdebatan disebabkan macam ni. Kita kalau boleh tak naklah ada pasport imunisasi disebabkan
kita nak bagi keadilan pada semua orang. Kalau kita bagi pasport imunisasi, maka orang-orang yang ada depitih, kalau kata ada duit, maka mereka bolehlah vaksin. Tapi orang yang tak ada pitih, dia tak boleh vaksin. Macam mana kalau katakan lepas ni kan Johor, dia cakap nak masuk Johor kena ada pasport. Vaksin. Contohlah. Contoh dia kata nak masuk Johor tu kalau dekat apa ni kena ada pasport vaksin ke tak vaksin. Jadi mungkin bagi setengah-setengah orang ni ada 4-5 anak tak nak kena vaksin semua sekali. Jadi yang itulah yang dipikir contohnya orang di Afrika, maka ada isu secara etika, patut tak kita menyokong pasport vaksin ataupun kita jangan pakai langsung, maksudnya kita kena vaksin semua orang. Itu dah masuk bab falsafah dah tu, keadilan untuk semua orang. Yes. Banyak pula soalan. Okay. Apa risiko ke atas wanita hamil setelah divaksin? Setakat ni tak ada masalah. Setakat ni masih selamat untuk wanita hamil menerima vaksin. Okey, tak apa. Setakat ni tak ada masalah. Sebab dia bukan ubat, dia bukan ubat. Kalau yang dah pakai self quarantine, tiba-tiba kesihatan jadi teruk, jangan tunggu teruk. Bila saya baca jadi teruk kan, bahaya. Okey, jangan jadi teruk. Kalau rasa tak sedap badan, kalau tiba-tiba rasa duduk kuarantin di rumah, tiba-tiba satu hari rasa demam, satu hari rasa badan tak berapa sedap, sakit badan, terus hubungi nombor KKM. Masa tu definitely ada IK yang akan bagi nombor. Bagi tahu dia rasa tak sedap badan, okey, rasa tak sihat, jangan tunggu teruk sampai tak selesa bernafas, jangan. Secepat mungkin hubungi balik pejabat kesihatan daerah ataupun IK. Okey, ni saya tunggu juga soalan ni. Yang magnet kan, yang magnet yang cucuk dekat dekat tempat yang vaksin dan melekat. Setakat ni kita boleh cubalah. Ada kawan-kawan saya cuba pun tak melekat pun, tak melekat, okey. Cuma kalau kita tekan kuat sikit dia memang melekat sebabkan tubuh kita, okey. Satu. Yang kedua, walaupun jadi macam ni. Kita ada bincang mengenai magnet ni, dan in fact kalau kita Google pun ada kajian yang telah dia buat pasal magnet ni. Jadi kita boleh simpulkan semua ni adalah hoax lah, HOAX. Kalau bahasa Melayu dia panggil mengarut lah. Mengarut macam ni. Jadi jangan percayalah. Rubbish. Rubbish lah. Okay. Itu kadang-kadang ada setengah-setengah video tu. In fact video tu bukan start pada Malaysia, daripada overseas lagi dah ada, daripada US pun dah ada. Baru sampai kat Malaysia, orang Malaysia pun buat juga. Okay, jadi kita query sama ada dia letakkan something magnet di bawah lengan dia kepit, ataupun dia letak gam sikit ke, tapi in conclusion tidak betul magnet itu melekat. Okey, dan ada kawan saya buat jadi pula. Jadi ya, okey. Okey. Jadi ya. Saya mesti okey. Kena buat balik. Cuba nantilah siapa-siapa yang dapat vaksin saya akan cuba buat balik dan kita akan ambil video. Okey. Setakat ni yang yang kita dah bincang, hoax lah, mengarut lah benda tu. Okey, ada lagi ya pasal jika orang dah ambil vaksin dan di swab test dalam 5. Okey, kalau dah ambil test COVID, jika dia dah ambil vaksin, lepas tu dia test balik COVID positif. Betul. Sekali lagi saya sebut, kalau kita cucuk vaksin, tidak semestinya kita tak dapat COVID-19. Okey, kita cucuk vaksin, maka body kita akan keluarkan protection untuk badan kita supaya lepas ni kalau virus yang sebenar masuk dalam badan kita, cepat pertahanan badan tu melawan virus tu.
bukan kata dia bukan kata langsung virus itu tak boleh masuk ke dalam badan kita. Ada beberapa keadaan ataupun beberapa insiden yang mana masih lagi badan kita tu akan masuk akan virus akan masuk dan kita akan dapat test yang positif, tetapi kita akan dapat komplikasi yang lebih rendah. Maksudnya demam kita tak kuat, ataupun kalau kita tak perlu masuk ICU, ataupun kalau yang masuk ICU tidaklah teruk komplikasinya. Okey, jadi betul walaupun kita dah dapat vaksin, kita masih lagi boleh positif kepada virus jika kita dijangkiti virus. Dan sebabkan itu, kalau kita dapat vaksin pun masih lagi kita kena pakai mask. Okey. Terima kasih Dr. Ni Ahmad. Dr. Ni Ahmad bagi statistik kat situ. Risiko untuk blood clot ataupun darah tergumpal dalam badan kita tu akibat COVID-19 adalah 16.5%. 100 orang ada 17 orang yang dapat blood clot ataupun pengumpulan darah beku dalam badan. Tapi kalau kita ambil vaksin AstraZeneca, dalam 4/100,000 sahaja, dan 100,000 4 orang saja yang dapat risiko pembekuan darah tu. Jadi risiko berapa ribu kali lebih tinggi risiko pembekuan darah akibat COVID-19 berbanding dengan AstraZeneca. Jadi kita usaha. Jadi kita macam exercise kan. Kita usaha exercise. Kadang-kadang bila tanya exercise tu rebah kata-kata kan. Johor kata jatuh. Kalau kata rebah. Ataupun nak basikal exercise kadang-kadang terlanggar lubang jatuh kan. Jadi mana-mana pada risiko. Ada chip. Itu pun Dr. Ni Ahmad beritahu ada chip. Itu tak ada lah mana ada chip. Okey, tak ada soalan aku. Okey, nanti saya minta dia buat video. Okey, silalah. Minta dia buat video. Ataupun mungkin dalam tangan dia tu ni kot, dia operate dia operate besi, tapi besi tu ada magnet ke tak ingat lah, yang nail kan, nailing tu. Mungkin masuk besi lah dah. Masuk besi ke skru kan. Okeylah. Okey, so rasa tak ada soalan dah kot, Kim ah. Tak ada dekat. Dia pun dah lewat. Dah lewat dah, kita dah lebih masa. Okay, maybe dalam 5-10 saat terakhir, what is your last word lah, pesanan lah terakhir untuk semua. Okey, jadi saya ucap terima kasih pada rakan saya Dr. Adibah, Dr. Zul yang organize talk malam ni. Alhamdulillah, saya rasa satu usaha yang sangat baik. Walaupun kita dah tahu pasal COVID-19, tetapi kadang-kadang kita tak boleh alpa. Dan ada banyak juga persoalan yang dalam diri kita. So harap malam ni kita dapatlah sedikit sebanyak ilmu. Jadi saya mohon maaf kalau ada silap salah saya dalam sharing saya malam ni. Jadi saya doakan semua sihat, dan kita doa juga lah untuk orang-orang Palestin pun sihat macam kita kan, sihat macam kita, dan Israel lepas ni mungkin berubah ke apa ke. Jadi terima kasih banyak-banyak. So insya-Allah semua jangan lupa untuk daftar MySejahtera dan dapat vaksin secepat mungkin. Terima kasih. Kembali pada Dr. Adibah. Terima kasih banyak-banyak Kim. Terima kasih pada Dr. Kamarul. Terima kasih pada semua yang masih setia 85 orang masih setia sehingga ke akhir. Alhamdulillah tadi cecah 100 orang dan ada lebih kurang dalam 20 orang lagi yang mengetuk-ngetuk pintu tak boleh nak masuk. So Alhamdulillah ramai malam ni, dan saya rasa you all pun belajar banyak kan malam ni. Saya pun belajar banyak sangat. Dan insya-Allah kita sama-sama doakan supaya Allah bagi kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan pada Prof Kamarul, pada Prof Kim, untuk beliau menabur bakti pada komuniti, pada masyarakat dan pada semua insya-Allah. Dan saya record actually sesi ni kepada anda yang nak review, nak revise, nak tengok lagi video nanti saya akan sendkan dalam grup masing-masing insya-Allah. So last sekali saya ucapkan terima kasih pada Kim sekali lagi. Terima kasih Kim, insya-Allah. This will be the first time, not the last time. InsyaAllah kita jumpa lagi in future. Okay. InsyaAllah. Terima
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dan terima kasih pada semua sekali lagi. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Bye. Salam. Terima kasih.